Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Ramadan ke-28 untuk anda semua yang mengikuti kami pada waktu ini. 3.30 hingga ke 4.30 saya akan bersiaran bersama anda. Terima kasih kepada yang sudi untuk bersama-sama kami. Saya perkenalkan dulu nama saya, Rohaniza binti Talib daripada AKPK Kuala Lumpur, cawangan ibu pejabat, yang mana kami berada sekarang ni, kami berada di Maju Junction Mall, dan insyaAllah pada awal bulan 6 nanti kami akan berpindah ke cawangan, bukan cawangan baru sebenarnya, ke ofis baru kami, iaitu di bangunan CIMB, betul-betul bersebelahan di Sogo nanti. Tak apa, insyaAllah ke mana juga kami pergi, kami sentiasa dekat di hati anda semua. Terima kasih kepada yang menonton, kepada sesiapa yang berada bersama saya petang ini. Saya harap sangat anda punya participation bersama-sama saya. Nama pun TJT, Tanya Je Thursday. Apa saja yang berkenaan dengan keuangan ataupun kaunseling keuangan ataupun services yang dikeluarkan ataupun ditawarkan oleh AKPK, kami harap anda dapat bersama-sama kami untuk bertanya dan kami cuba jawab ataupun leraikan segala permasalahan ataupun untuk clarify segala persoalan anda, especially berkenaan dengan perkhidmatan keuangan. Okey. Kita adakan session ni secara informal, saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, sebab sekarang pun pukul 3.30 petang, ramai yang orang kata dah agak lesu nak menghadap orang kata menanti waktu berbuka puasa petang nanti. So saya harap sangat-sangat saya akan make it the session lively untuk anda semua bersama-sama saya. Saya tak nak anda semua tidur pula nanti bersama saya. Okay? Okey, sebelum tu saya nak nyatakan ataupun saya nak war-warkan kepada anda semua di luar sana, apakah dia AKPK? Saya nak beritahu dulu apa dia AKPK. Ramai sangat orang yang tahu AKPK, yang boleh sebut AKPK, ataupun ramai juga yang tak boleh menyebut AKPK dengan betul. Tapi kami nak nyatakan apakah dia AKPK. AKPK adalah Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Sebentar. Okey. Alright. Okey, apa dia AKPK? AKPK adalah Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Walaupun kadang-kadang ada yang tersilap sebut PPK pun ada, PKP pun ada kan. Tapi apa pun juga AKPK akan bersama-sama anda di bawah satu misi di mana kami hendak memberikan bimbingan kepada anda semua, bimbingan berkenaan dengan perkhidmatan keuangan, bimbingan berkenaan dengan pengurusan keuangan secara bijak dan anda boleh jadikan dia sebagai budaya hidup anda. Okey, untuk pengetahuan anda, AKPK adalah agensi yang berada di bawah Bank Negara Malaysia. Kami ditubuhkan sejak 2006. Sehingga kini kami telah beroperasi melebihi 14 tahun dan kalau nak ikutkan untuk mak-mak kita kata dah form 2 dah anak kita ni, dia cakap macam tu. Jadi AKPK akan sentiasa memperjuangkan perkhidmatan kami untuk membantu anda di luar sana. Sekiranya anda mempunyai masalah keuangan, apa-apa juga tentang pendidikan keuangan yang anda perlukan, sila berhubung dengan kami di cawangan yang kita sediakan di depan, di skrin. Kami ada 14 cawangan kesemuanya. Setiap state ataupun setiap region kami ada satu cawangan. Anda boleh lihat di skrin kami, cawangan-cawangan yang berdekatan dengan anda. Sekiranya anda memerlukan bantuan, sila hubungi kami. Dan sesungguhnya perkhidmatan kami yang kami tawarkan semuanya adalah percuma. Tiada bayaran tuan-tuan dan puan-puan. Jangan, sekali lagi saya hendak highlight di sini sebelum saya mulakan. Jangan sekali-sekala anda terjebak dengan scam ataupun third party agent yang mengatakan mereka adalah agent kepada AKPK. Mereka ni adalah orang-orang ataupun individu ataupun agensi yang menawarkan perkhidmatan sebagaimana yang AKPK tawarkan kepada anda di luar sana, tetapi mereka mengenakan bayaran. Anda just letakkan dalam minda anda bahawasanya perkhidmatan kami semuanya adalah percuma kepada individu-individu yang memerlukan bantuan keuangan. Right? Again, saya mention sekali lagi, anda tolong jangan terlibat ataupun melibatkan diri anda dengan ejen di luar sana yang mengatakan mereka adalah ejen kepada AKPK. AKPK punya perkhidmatan semuanya ditawarkan secara percuma, sekali lagi saya beritahu, secara percuma, dan anda hanya akan mendapat bantuan daripada kami melalui kaunselor-kaunselor kami yang berada di cawangan-cawangan terdekat anda masing-masing. Right? Okey.
apa yang saya cuba nak kongsikan pada anda semua hari ini adalah berkenaan dengan pandemik COVID-19. Siapa saja yang tak terlepas daripada COVID-19, pandemik COVID-19. Bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia kan. Okey, sekarang ni kita masih lagi berada di bawah kawalan pergerakan bersyarat oleh pihak government dan of course government dalam kata kita menjalankan PKPB ini kan. Jadi AKPK di sini menawarkan bantuan kepada anda yang terkesan daripada kehilangan punca pendapatan especially Kalau untuk pengetahuan anda, saya kongsikan sikit di sini statistik ataupun data yang diberikan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Kuala Lumpur mengatakan di Kuala Lumpur sahaja bermula daripada PKP 1 bermula daripada 18 Mac yang lalu sehinggalah awal Mei yang lepas, kadar pemberhentian pekerjaan oleh agensi ataupun oleh organisasi ataupun company ataupun syarikat yang berkenaan telah melebihi 800 syarikat yang telah mendaftarkan syarikat mereka untuk membuat pemberhentian pekerjaan kaki tangan. Ramai sebenarnya, dan sekarang ni dia telah involve kepada hampir melebihi 30,000 individu. Ini saya katakan untuk di Kuala Lumpur, di Klang Valley sahaja. Okey, belum lagi kita bercerita untuk seluasnya di seantero Malaysia. Okey, figure ini memberikan syarat kepada kita betapa ekonomi kita terkesan yang amat sangat. Bukan saja ekonomi diri kita, ekonomi keluarga kita, ekonomi negara kita sekali. Jadi sekarang ni, di sinilah AKPK memainkan peranan untuk kami membantu anda. Sesungguhnya kerajaan Malaysia begitu prihatin kan. Mereka memberikan rangsangan ekonomi kepada setiap individu yang memerlukan di Malaysia. Di situlah hadirnya moratorium. Saya tahu ramai yang tak tahu sebut moratorium, tapi saya tahu ramai yang ambil moratorium pada waktu ini. Kenapa anda perlu ambil moratorium? Okey, saya cerita sikit kenapa anda perlu ambil dan saya rasa ramai yang sedang menikmati faedah moratorium sehinggalah daripada bulan April hinggalah ke bulan 9 nanti, right? Okey, nanti bulan 10 maka bermulalah kehidupan baru kita. Di mana semua hutang piutang yang sedang kita lalui mendapat faedah moratorium pada ketika ini, anda telah dikehendaki memulakan pembayaran semula seperti sedia kala. Okey, sekarang ni tanya diri kita sendiri, kenapa aku perlu ambil moratorium? Kenapa aku enjoy this moratorium? Pertama, of course, anda yang telah kehilangan punca pendapatan. Sekarang ni bila kita tengok industri yang paling terkesan ialah industri perhotelan. Again, data yang telah diberikan oleh JTK ataupun Jabatan Tenaga Kerja mengatakan industri yang paling tinggi mendapat kesan daripada COVID-19 ialah industri perhotelan. Dan kami juga telah membuatkan ataupun membuat outreach kepada hotel-hotel yang berkenaan di seluruh Malaysia. Kami bantu mereka untuk memberikan outreach bagaimana AKPK boleh membantu kepada kaki tangan mereka yang terlibat. Not only hotel, banyak lagi retail industry seperti banyak kan Giant ataupun Tesco dan kebanyakannya mereka terpaksa membuat pengurangan gaji ataupun kemungkinan ada juga yang terpaksa diberikan cuti beberapa bulan tanpa sebarang gaji dan worst part terpaksa hinggalah mereka terpaksa diberhentikan perkhidmatan. Okey, kalau anda terlibat dalam item 1, teruskan anda dapatkan moratorium. Kemudian, anda juga sekarang ni kita nak menentukan bahawasanya moratorium yang kita dapat adalah untuk memberikan simpanan kecemasan. Okey, simpanan orang kata simpanan yang kita tidak sangka-sangka. Okey, untuk biasanya disarankan daripada 3 bulan hingga 6 bulan. That's the reason why lah Bank Negara telah mengeluarkan package yang berkenaan selama 6 bulan. Maka untuk 6 bulan ini anda boleh mendapat faedah untuk membuat ataupun tidak membuat sebarang pembayaran untuk akaun kereta anda, untuk akaun rumah anda, tetapi kredit kad tidak dibenarkan. Okey, kredit kad anda dibenarkan untuk convert anda punya facility kepada term loan instead of credit card facility. Kalau kita cerita berkenaan dengan credit card tu, saya rasa kalau saya tanya kat sini berapa interest credit card, saya rasa ramai yang tak tahu berapa credit card punya interest yang dikenakan oleh kebanyakannya pihak bank, tetapi yang saya tahu anda akan bayar minimum payment setiap bulan.
bayar setiap bulan tapi dah bayar berapa tahun pun, kalau you check your security report, you akan nampak dia punya outstanding balance still remain unchanged. Okay, kenapa? Sebab interest yang dikenakan oleh pihak bank untuk anda. Right, okay, sekarang ni mengapa kredit kad tidak dibenarkan ialah pihak bank akan membenarkan anda untuk convert the facility kepada term loan yang sebagaimana saya nyatakan tadi, ataupun anda boleh mendapat bantuan daripada AKPK. Kat sinilah kita menjalankan ataupun kita memberikan bantuan kepada anda melalui program pengurusan kredit. PPK atau dalam bahasa Inggerisnya ialah Debt Management Program. Okey, apa dia PPK? Right. Okey, sekarang ni PPK adalah kepada anda yang masih belum familiar dengan apakah produk yang utama yang kita nyatakan ataupun yang sedang dijalankan di AKPK sekarang ni ialah di mana kami akan membantu semua individu di luar sana yang menghadapi masalah cash flow ataupun menghadapi masalah aliran tunai untuk membayar hutang-piutang mereka di perbankan. Anda boleh mendapat bantuan daripada AKPK di mana kami akan jadualkan kembali hutang-hutang anda. Anda ada housing loan, anda ada credit card, anda ada apa lagi? Personal loan, anda ada personal financing. Personal loan dan personal financing tu different dia ialah because of the concept itself kan. Ada yang conventional ataupun ada yang juga daripada Islamic concept. Okay. Apa juga loan-loan yang anda ada bersama-sama perbankan di dalam Malaysia, maka anda dapat ataupun dapat menikmati ataupun bantuan yang diberikan oleh pihak AKPK di mana kita akan reschedule kembali anda punya repayment ataupun installment bulanan. Okey, saya cerita sikit di mana credit card contohnya. Saya cerita credit card kenapa? Sebab perbankan sekarang untuk moratorium dia tidak membenarkan untuk credit card, betul? So sekarang ni kita akan bagi contoh untuk credit card. Katalah anda ada credit card limit ataupun outstanding balance banyak RM20,000. Okey, sekarang outstanding balance anda ada RM20,000. Kadar faedah yang dikenakan oleh pihak bank ialah 18%. Itu adalah average dalam mana-mana industri perbankan. 18%. Illustration yang kita buat adalah apabila anda membayar dengan pihak bank, anda akan membayar credit card anda dengan kadar tetap. Okey? Katalah anda sekarang ada RM20,000, anda punya outstanding balance dengan kadar 18% yang pihak bank kenakan, anda punya installment lebih kurang dalam 1,000 satu bulan. Okey? Tapi bila mana anda masuk ke dalam program PPK tadi, PPK, Program Pengurusan Kredit ataupun Debt Management Program di AKPK, kami akan transform anda punya outstanding balance menggunakan outstanding balance yang sama, which is 20,000. Anda akan dapat format ataupun terma pembayaran balik melalui AKPK menggunakan baki berkurangan. Konsep baki berkurangan. Barulah kita nampak hutang kita berkurang bila kita bayar. And kita kita mempunyai parameters yang blanket parameters yang telah dipersetujui oleh pihak AKPK dan juga mana-mana perbankan di dalam Malaysia, di mana anda punya interest dapat diturunkan maksimum kepada 9%. Mengikut kemampuan anda pada ketika ini. Mengikut skala pendapatan anda pada ketika ini, maka saya nyatakan kat sini sekiranya anda masuk program PPK ataupun menjadualkan balik kredit kad anda, maka di AKPK pembayaran anda menjadi as minimum as RM300. Di situ anda akan dapat lebihan wang dalam poket anda sebanyak RM700. Ini adalah ilustrasi yang paling mudah untuk saya nyatakan sekiranya anda masuk ke dalam PPK. Right, itu baru satu fasiliti kredit kad. Satu lagi, housing loan. Kita ada housing loan, kita ada banyak panel bank yang telah bersama-sama kami menyertai PPK bersama AKPK. Nyatakan sahaja perbankan mana. Kita ada Maybank, kita ada CIMB, kita ada Bank Islam, kita ada Bank Muamalat, kita ada Afin Bank, kita ada RHB Bank. Most of the banks telah ada bersama kami untuk membantu anda di luar sana yang menghadapi masalah pembayaran housing loan anda ataupun home financing anda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, sekiranya anda menghadapi masalah untuk membayar akaun perumahan anda, kredit kad anda, personal loan anda, sila rujuk kepada kami untuk mendapat bantuan dan kami akan bantu anda untuk mengecilkan pembayaran bulanan anda mengikut kadar pendapatan anda pada ketika ini. Itu untuk orang yang ada pendapatan, betul? Tetapi hari ini saya fokuskan kepada anda yang telah
terkesan daripada kehilangan punca pendapatan ataupun penguncupan punca pendapatan. Ada yang mengalami orang kata, contoh di hotel industri, kebanyakannya hotel dia menjalankan ataupun dia implement token ataupun point basis kepada para kaki tangan mereka. Tetapi dalam keadaan sekarang, mereka terpaksa mendapat hanya basic pay saja daripada pihak majikan. Jadi kita ada rumah, kita ada credit card, kita ada personal loan. Macam mana kita nak survive ataupun realign semula kedudukan keuangan kita, maka AKPK menjadi platform untuk anda untuk mendapat bantuan. Begitu juga dengan personal loan dan personal financing. Anda datang kepada kami akan cek Sikris anda. Okey, kepada sesiapa yang tak tahu Sikris report, kami akan nyatakan apakah dia Sikris report yang dipunyai oleh Bank Negara Malaysia. Tetapi daripada Sikris report di situ, kami akan dapat lihat semua komitmen anda dengan perbankan yang kita boleh bantu untuk reschedule semula anda punya pembayaran balik. Okay, despite of apa saja maksudnya tadi saya dah dinyatakan kan apakah jenis fasiliti yang anda boleh dapatkan bantuan. Oh ya, saya lupa juga nak bagi tahu. Microkredit pun sama nanti saya akan nyatakan siapakah yang layak untuk mendapat microkredit punya bantuan daripada AKPK. Tidak hanya kepada individu, malah kita buka juga kepada sole proprietor, orang-orang yang menjalankan perniagaan menggunakan platform pemilikan tunggal ataupun sole proprietor. Anda dialu-alukan untuk mendapat bantuan daripada AKPK. Kami akan bantu anda untuk reschedule balik pinjaman anda, maka anda akan dapat bantuan dan anda akan dapat ketenangan minda at least pada ketika ini untuk anda dapat pengurangan bayaran daripada pihak bank. Okey, siapa di luar sana yang layak untuk mendapat program ini ataupun untuk enjoy ataupun untuk enroll this program? Okey, asalkan anda punya pinjaman tidak melebihi 5 juta. Macam mana nak tahu anda punya pinjaman punya jumlah? Anda akan cek daripada Sikris report anda. Dekat bawah tu anda akan dapat lihat berapa total exposures anda untuk semua fasiliti anda dengan perbankan. Okey. Di situ anda akan nampak total komitmen anda dengan semua perbankan di Malaysia. Maka andainya total exposure anda melebihi 5 juta, minta maaf banyak-banyak, minta ampun sebab kata Perdana Menteri kita, kami di AKPK tidak dapat membantu anda. Maksudnya andainya hutang anda di bawah 5 juta, kami akan bersedia untuk menanti anda untuk memberikan bantuan. Okey, kemudian anda perlu ada sedikit income, ada pendapat ataupun ada sos untuk membayar pinjaman anda. Memang AKPK akan bantu anda membuat penjadualan balik, tetapi hutang tetap hutang, anda tetap kena membayar tetapi dengan format yang berbeza, dengan formula yang berbeza, maka anda tetap perlu ada punca pendapatan ataupun punca keuangan untuk anda membayar. Maksudnya sekiranya anda memang langsung tiada pendapatan, maka kita tak galakkan untuk anda masuk dalam program. Sebab program ini akan memberi bantuan kepada anda untuk merendahkan interest dan juga merendahkan pembayaran bulanan by the time kita nak recover our economy kan. Right. Kemudian anda juga haruslah mempunyai pinjaman tersebut diluluskan. Maksud saya, pinjaman-pinjaman anda hendaklah pinjaman yang telah diluluskan oleh semua perbankan di dalam Malaysia. Kalau dekat perbankan di China tak boleh lah kan. Jadi apa-apa juga perbankan di dalam Malaysia, semua hutang-hutang anda kita boleh bantu untuk mendapatkan pengurangan. Okey, right. Kemudian juga anda tidak berada di bawah tindakan undang-undang yang advance. Maksudnya sekiranya anda telah dikenakan creditors petition ataupun creditors pemiutang, anda memang tak dapat, bukan kata tak dapat, kita akan bantu anda, kita akan menghantar proposal kami kepada pihak bank untuk pihak bank lihat sekiranya anda masih boleh dibantu melalui pihak bank. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program kami ini kami nyatakan ataupun kami tawarkan semua kelulusan adalah melalui parameter yang telah dipersetujui oleh pihak bank dan juga AKPK, dan kelulusan adalah di pihak AKPK. So anda tak perlu risau, anda akan dibantu oleh AKPK. Kalau katalah 10 orang yang apply, saya rasa 11 orang kita akan bantu untuk mendapatkan bantuan daripada PPK. Dan yang paling penting, anda tidak bankrupt.
ataupun tidak muflis. Sekiranya anda telah mempunyai hutang yang telah lama tidak dibayar dan pihak bank telah menghantar fail anda kepada insolvency department, maka sekali lagi kami mohon maaf, kami dah tak boleh nak bantu anda. Maka anda kena make sure anda ada saja masalah, dah ada saja masalah cash flow, sebulan dah ada tunggakan, 2 bulan dah ada tunggakan, tolong jangan berlengah lagi, sila hubungi kami untuk dapatkan bantuan. Okey? Right. Saya teruskan lagi sebelum ada persoalan. Okey. Mana-mana pinjaman ataupun pembiayaan yang ada di mana-mana perbankan, anda ada credit card, anda ada personal loan, anda berdiri sebagai seorang penjamin. Penjamin pun anda layak untuk mendapatkan bantuan daripada AKPK. Kemudian anda ada pinjaman perumahan, saya ada mention tadi. Anda ada pinjaman kereta. Pinjaman kereta melalui Hire Purchase Act, dan saya tahu sekarang ni ramai yang masih lagi enjoy moratorium daripada pihak perbankan. Anda pada bulan 9, 30 hari bulan 9, anda seharusnya telah bersiap sedia untuk mendapatkan bantuan daripada AKPK. Jangan berlengah lagi. Kita kena sediakan payung sebelum hujan. Pada bulan 10 nanti kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kita dah hilang punca pendapatan tetapi kita tak membuat sesuatu, tak mengambil tindakan lagi. Pada bulan 10, pihak bank akan demand pembayaran penuh daripada pihak anda. Sekiranya anda tak masuk dalam program AKPK secepat mungkin, anda akan mengalami masalah sekiranya anda tiada lagi punca pendapatan pada ketika itu. So, anda semua di luar sana, sekiranya anda sedang enjoy moratorium pada ketika ini, pada hujung bulan 9 nanti, tolong cari AKPK untuk dapatkan bantuan. Sekejap lagi saya akan bagi tahu apakah cara untuk anda mendapatkan bantuan daripada AKPK. Sekarang kita semua dah apply new norm kan, kita semua dah melalui online. Semuanya di hujung jari. Saya rasa kalau dalam 10 orang, 11 orang ada smartphone sekarang ni. Semuanya kita boleh gunakan melalui handphone kita untuk mendapat akses bantuan daripada AKPK dan sebagainya. Right? Saya tersentuh sikit kat situ tadi. Rugi atas jualan. Rugi atas jualan kita panggil shortfall. Andainya anda telah mempunyai kereta, ramai yang ada pinjaman kereta, yang apabila kereta mereka telah ditarik oleh pihak bank, anda tak tahu nak buat apa dan anda ingat kebanyakannya anda di luar sana anggap hutang anda telah selesai walaupun kereta telah diserahkan kepada pihak bank. Dia kata pihak bank dah lelong, apa lagi hutang yang kita ada? No, sebenarnya hutang anda masih ada. Katalah anda ada outstanding balance kereta anda RM30,000, pada ketika bank tarik kereta anda, outstanding balance anda pihak bank lelong hanya kepada kadar RM15,000. Anda ada RM15,000 lagi hutang dengan pihak perbankan yang anda patut jelaskan. Jadi bagaimana AKPK membantu? Anda kena datang berjumpa kami untuk mendapatkan bantuan di mana kami akan bantu anda untuk bayar kembali ataupun bayar RM15,000 tadi tu melalui bayaran bulanan tanpa sebarang interest yang dikenakan. Kalau anda duduk diam aja kan, tiba-tiba saja anda dapat surat daripada insolvency department yang mengatakan anda telah dibankruptkan atas rugi atas jualan yang anda tidak lakukan tindakan sebelum ni. Okay? Right. Nanti kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya saya sekejap lagi. Right. Penjamin pun ada, perumahan pun ada, microkredit pun ada. Okey, dah lang-lang saya bercakap tentang microkredit ni, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Sekiranya anda sekarang sedang membuat perniagaan ataupun menjalankan perniagaan melalui platform pemilikan tunggal ataupun sole proprietor, bermula 28 hari bulan 5, anda boleh dapatkan bantuan daripada AKPK untuk menjadualkan semua jenis fasiliti anda di bawah sole proprietorship. Okey, sekarang ni kebanyakan kita bantu anda untuk first stage. Sole proprietor, andanya anda adalah seorang sole proprietor, anda mempunyai microkredit ataupun anda ada hutang yang diambil oleh ataupun ditawarkan oleh pihak bank melalui sole proprietor dan menggunakan nama ataupun IC nama anda, kita dah boleh buat sekarang ni. Tapi bermula 28 hari bulan 5 nanti, semua sole proprietor punya facility account di mana-mana perbankan, anda boleh mendapat bantuan daripada AKPK. Maksudnya betapa pekanya kami untuk membantu anda di luar sana untuk membolehkan bukan saja individu yang boleh kami bantu, malah orang-orang yang berniaga di bawah platform sole proprietorship ataupun pemilikan tunggal, maka anda dialu-alukan untuk datang ke AKPK untuk mendapatkan bantuan. Okey? Alright, kita teruskan lagi.
Belum ada soalan Okey. Mana-mana bank yang tersenarai di dalam bantuan yang AKPK boleh tawarkan ialah semua commercial bank di dalam Malaysia, termasuklah Islamic Bank. Bank Islam contohnya, Bank Muamalat. MBSB juga menjalankan Islamic full pledge of Islamic punya konsep. Anda boleh dapatkan bantuan daripada AKPK. Kemudian semua credit provider. Credit provider ni termasuklah Aeon Credit. Okey, pernah dengar Aeon Credit? Anda beli dapat fasiliti daripada Aeon Credit. Contoh anda membeli barang-barang rumah. Contoh orang kata aircon. Maklumlah baru beli rumah kan, semua benda nak beli kan. Jadi dapatlah fasiliti daripada Aeon Credit. Anda beli aircon, anda beli mesin basuh, anda beli kipas dan sebagainya, anda ambil melalui orang kata pinjaman ataupun pembelian barangan daripada Aeon Credit. Maka sekiranya anda gagal membuat pembayaran, maka anda boleh datang untuk mendapat bantuan daripada AKPK. Sama juga Aeon Credit juga ada menawarkan personal loan, ada menawarkan credit card, ada juga menawarkan charge card, ada juga menawarkan apa lagi? Pembelian motor. Pembelian motor. Dia pun ada Hire Purchase Act. Jadi sekiranya anda sudah menghadapi masalah dengan Aeon Credit, masalah pembayaran lah. Jadi anda boleh datang ke AKPK untuk mendapatkan bantuan. Koperasi buat masa ini, pada ketika ini, koperasi ukhuwah pada mereka-mereka yang terlibat di luar sana. Sekiranya anda ada mempunyai fasiliti bersama koperasi ukhuwah, anda sangat-sangat dialukan untuk datang untuk mendapatkan bantuan daripada AKPK. Khasnya orang yang mengambil personal financing bersama koperasi ukhuwah yang melalui pembayaran potongan gaji ataupun pembayaran melalui angkasa dan sebagainya. Okey. Pada masa yang sama, Co-op Bank pertama. Dulu Co-op Bank pertama kita kenali sebagai Bank Persatuan. Sekarang ni dia telah bertukar kepada Co-op Bank pertama. Andainya anda mempunyai personal financing dengan Co-op Bank pertama, anda layak untuk mendapat bantuan daripada pihak AKPK. Kemudian tak dilupakan PTPTN. Ramai sangat yang bila kita check secret report mereka mengalami masalah bila mendapatkan pinjaman baru apabila dilihat PTPTN mereka tidak dilaksanakan, pembayaran bulanan mereka tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga kan ada yang sampai 120 bulan pun ada tunggakan yang dikenakan oleh pihak PTPTN kerana gagal membuat pembayaran dengan betul. Jadi, andainya ada masalah dengan PTPTN, sila datang ke AKPK untuk mendapatkan bantuan. And of course, kita punya collaborator yang terbaru ialah Tekun Nasional. Andai anda di luar sana yang mendengar siaran saya pada ketika ini, andainya anda ada Tekun Nasional punya pinjaman, anda gagal membuat pembayaran, maka anda datang kepada kami untuk mendapatkan bantuan daripada AKPK. Alamak, sorry Alright, saya teruskan. Okey, dokumen yang diperlukan. Dokumen sangat mudah. Salinan payslip, penyata gaji sekiranya anda masih ada penyata gaji, penyata KWSP yang terbaru, sekarang ni semuanya melalui online, surat sumpah untuk anda yang bekerja sendiri ataupun yang berniaga. Okey. Ini semua kita bantu melalui PPK. Kami juga tidak hentikan bantuan kami hanya setakat AKPK, tuan-tuan dan puan-puan. Mengapa saya berada di sini hari ini adalah kerana saya nak mempromosikan bantuan secara holistik yang kita tawarkan kepada anda di luar sana. Tak kiralah anda individu ataupun anda yang sedang berniaga, anda boleh mendapatkan bantuan secara holistik daripada AKPK di mana kita ada platform bersekutu yang kita panggil Social Synergy. Apa dia Social Synergy? Okey. Social Synergy adalah program rangkaian usaha sama yang dipelopori oleh Perkeso, di mana AKPK adalah agensi utama yang memainkan peranan untuk Social Synergy, serta agensi-agensi kerajaan yang lain, juga ada individu ataupun agensi NGOs yang terlibat bagi memberikan bantuan perlindungan dan manfaat sosial secara menyeluruh, secara holistik, secara total kepada semua rakyat Malaysia yang memerlukan di bawah payung Social Synergy. Maksudnya, saya ceritakan secara mudah. Andainya anda datang ke AKPK untuk mendapat bantuan dan anda kebetulan adalah orang yang terkesan daripada pandemik COVID-19, anda telah hilang punca pendapatan,
Perkara pertama anda kena buat ialah tolong dapatkan bantuan AKPK dulu sebab kita punyai hutang. Kita kehilangan punca pendapatan tetapi hutang kita tidak hilang tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena selesaikan masalah hutang kita terlebih dahulu. Datang kepada AKPK, kami bantu melalui program program pengurusan kredit. Selepas daripada itu, kami akan tengok ke mana anda kami nak bawa. Adakah anda berminat untuk meneruskan perniagaan, membuka perniagaan, nak buat perniagaan online dan sebagainya, ataupun adakah anda cuba untuk nak mendapatkan soft skill daripada agensi seperti Giat Mara dan sebagainya? Kami akan bantu anda melalui servis ataupun perkhidmatan sehenti. Di mana apabila anda datang ke AKPK untuk mendapatkan bantuan keuangan, kami akan pelankan anda punya jalan selepas melalui program AKPK ke mana kami nak hala tujukan hidup anda. Anda perlu survive, anda perlu mencari pendapatan, betul tak? Jadi, untuk anda yang memerlukan bantuan untuk soft skill contohnya, kami ada Giat Mara. Okey, saya tunjukkan kat sini. Siapa di bawah Social Synergy Agencies? Agencies mana yang berada di bawah Social Synergy? Kita ada AKPK. Kita ada MDEC. MDEC ada banyak program-program online yang dilaksanakan oleh MDEC. Andainya anda nak mendapat, anda memang telah orang kata berada di dalam perniagaan online contohnya. Bagaimana MDEC boleh membantu anda untuk membuat training. Bagaimana nak boost anda punya produk di dalam market. MDEC juga ada program seperti, Allah saya tak ingat dah apa program. Program-program yang berkaitan dengan online ataupun digital platform. Segalanya anda boleh dapat melalui MDEC. Kami di AKPK yang anda telah bersama tadi untuk mendapatkan bantuan keuangan, kami akan channelkan anda kepada MDEC. Anda tak perlu nak panjat bangunan MDEC untuk mendapatkan bantuan sebab kami melaksanakan servis atau perkhidmatan sehenti untuk anda untuk mengenengahkan potensi anda untuk membuat perniagaan di dalam industri. Dan katalah anda rasa anda baru saja nak memulakan perniagaan tetapi anda perlu ada skill. Jadi Giat Mara akan menawarkan beribu jenis tawaran skill ataupun training yang dikelolakan oleh Giat Mara untuk anda boleh laksanakan ataupun anda boleh dapatkan bantuan daripada Giat Mara untuk tengok. Katalah anda berminat untuk baking. Anda masuk ke dalam program Giat Mara terlebih dahulu. Setelah anda mendapat sijil daripada Giat Mara, anda akan boleh memulakan perniagaan anda. Kita di Giat Mara ada terlampau banyak. Kita tengok list dia terlampau banyak package ataupun kos-kos ataupun training yang dikeluarkan oleh Giat Mara dan semua social synergy agencies melaksanakan perkhidmatan kami secara percuma. Tiada bayaran yang dikenakan tuan-tuan dan puan-puan. Again, saya cakap semua perkhidmatan kami di bawah Social Synergy adalah percuma untuk anda dapatkan bantuan. Kami juga ada AIM, Amanah Ikhtiar. Sekiranya anda nak mendapatkan modal untuk membuat perniagaan setelah orang kata hilang punca pendapatan, anda nak mulakan perniagaan. Tetapi Amanah Ikhtiar hanya fokus kepada golongan wanita. Minta maaf kaum lelaki. Right? Andainya anda nak mulakan perniagaan, tak kira apa juga jenis perniagaan, Amanah Ikhtiar boleh bantu anda untuk mendapatkan modal pendahuluan untuk anda melakukan perniagaan. Right? Kita ada Tekun Nasional, kita ada PPIM, berapa ramai orang yang mengalami masalah kemurungan. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman you all, kami melihat data statistik yang dikeluarkan oleh statistik department during PKP sahaja, during MCO sahaja, bila kita tengok data yang dikeluarkan oleh statistik department, terdapat melebihi 50% orang yang mengalami masalah keuangan apabila berlakunya pandemik COVID-19. Maka anda di luar sana yang memang memerlukan bantuan, sila ikuti program kami ini, program PPK dan juga seterusnya Social Synergy Program untuk anda tengok ke mana kecenderungan anda. Ke mana needs anda selepas anda menjadualkan balik hutang anda. Di situlah PPIM memainkan peranan di mana ramai sangat orang yang terjebak dengan pinjaman alung ataupun pinjaman daripada agensi berlesen ataupun tak berlesen pun ada kan. Jadi bagaimana PPIM boleh membantu anda untuk mendapatkan perlindungan ataupun bantuan. Okay. Kemudian kita juga ada kolaborasi besar bersama JTK dan of course lah Perkeso adalah penaung utama. Perkeso, di bawah Perkeso ada SIP,
skim insurans pekerja. Anda yang memang kehilangan punca pendapatan, apa yang anda perlu lakukan ialah selain daripada menjadualkan balik hutang anda perlu pergi kepada Perkeso di SIP Department untuk mendapatkan bantuan, orang kata bantuan allowance selama 6 bulan selagi anda belum mendapatkan pekerjaan. Saya rasa ramai sangat orang yang telah mula pergi ke SIP. SIP ni sebenarnya baru saja ditubuhkan, tetapi elok sahaja mereka ditubuhkan, ramai pula orang yang telah diberhentikan pekerjaan, maka anda akan dapat bantuan daripada SIP. Sila datang kepada kami ataupun melalui SIP untuk mendapatkan bantuan. Right. Pada masa yang sama juga, kita ada kolaborasi dengan SIP untuk penempatan semula pekerjaan untuk orang-orang yang hilang punca pendapatan. Anda mendapat ruang yang sangat besar dikelolakan oleh SIP di mana mereka mengadakan interview terbuka kepada anda semua yang anda, orang kata, yang terlibat dalam masalah kehilangan punca pendapatan. Anda boleh attend interview yang dilakukan oleh pihak SIP dan program mereka dilakukan secara regular. Saya difahamkan setiap minggu, tapi sekarang ni kita melakukan melalui online ataupun virtual fair carnival melalui online. Kita ada dia punya program, kita akan nyatakan. Begitu juga dengan JTK. Untuk pengetahuan anda semua, Jabatan Tenaga Kerja sangat aktif sekarang ni bersama-sama kita semua untuk membantu anda di luar sana yang hilang punca pendapatan, di mana kita juga, JTK juga menjalankan program untuk mendapatkan ataupun interview secara terbuka. Setiap hari JTK ada melakukan peluang interview secara terbuka untuk anda mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan anda. Setiap hari JTK sebenarnya sekarang ni kalau anda nampak dalam media sosial, media cetak dan sebagainya, JTK sedang agresifly membantu anda di luar sana bersama rakan-rakan agensi Social Synergy untuk memberikan ruang penempatan pekerjaan kepada anda, termasuklah gelandangan-gelandangan yang tidak mempunyai pekerjaan dan mereka layak ataupun mereka fit untuk mendapat pekerjaan, maka kami bantu mereka semua. Kita bantu gelandangan yang nak mencari pekerjaan, kita bantu juga orang yang hilang punca pendapatan melalui program sehenti yang kita jalankan melalui platform Social Synergy. Kita ada Miasa. Miasa adalah sebuah agensi yang membantu anda semua. Dia adalah untuk mental illness. Maksudnya, ramai sekarang ni terlampau banyak. Semalam saya ada baca satu paper, bukan satu artikel. Seorang suami mempunyai masalah keluarga. Apa yang dia cuba lakukan ialah dia mungkin mengalami masalah tekanan kan. Jadi, dia cuba nak langgar wife dia tau. Di parking lot. Alhamdulillah tak ada apa-apa, diselamatkan oleh anaknya. Ini saya yakin ini semua adalah masalah daripada COVID-19 dan kita mengalami masalah tekanan perasaan, kita mengalami anxiety, kita mengalami masalah orang kata panic disorder. Panic disorder ni termasuklah hari tu bila kerajaan umumkan PKP je masing-masing semua buat panic buying. Sepatutnya sekarang ni adalah masa untuk kita buat panic saving. Right, untuk anda semua. So, Miasa memainkan peranan untuk membantu anda sekiranya anda menghadapi masalah kemurungan ataupun masalah anxiety yang tak terkawal. Anda boleh datang ataupun mendapatkan bantuan daripada Social Synergy melalui Miasa. Dan banyak lagi, kita ada 19 agensi yang telah memang bersama-sama kami. Kita ada MAFA di bawah MDEC. Kita ada Islamic Relief. Islamic Relief ni bukan orang kata bukan kaleng-kaleng Islamic Relief ni base dia di luar negara dan dia membantu anda semua mengikut apa orang kata bantuan yang ditetapkan oleh Islamic Relief. Kita ada Jabatan Guaman Negara yang mana ada menghadapi masalah keluarga dan sebagainya. Right? Okey. Itulah di Social Synergy. Okey tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya memang hendak menekankan kepada anda bagaimana AKPK boleh membantu anda di kala pandemik COVID-19 sedang berleluasa yang di mana sekarang ni alhamdulillah pihak frontliners kita, KKM especially, Polis Diraja Malaysia, tentera, rela sedang bergiat usaha untuk membantu kita semua, untuk membantu melindungi kita. Tetapi AKPK menawarkan khidmat frontliners kami untuk membantu untuk menguruskan keuangan anda balik, menguruskan hutang anda semula. Seandainya anda di luar sana yang terlibat ataupun di mana-mana agensi-agensi yang terlibat dengan orang kata penutupan operasi ataupun pemberhentian pekerja,
anda boleh ambil, anda boleh lihat skrin saya ni, anda boleh scan di QR code kami, anda boleh isi detail anda untuk kami adakan platform secara online untuk kami ketengahkan program ataupun bantuan yang kita nak bagi kepada pekerja ataupun staf ataupun kaki tangan anda ni, untuk khusus kepada agensi ataupun organisasi ataupun syarikat-syarikat yang sedang menghadapi masalah retrench ni. Okey, anda boleh scan QR code anda, masukkan detail anda di sana. Detail anda hanya kami perlukan nama syarikat, email address dan juga phone number. Kami cawangan ataupun bukan cawangan kami ya, kami di AKPK akan sampai ataupun kami akan menghulurkan bantuan kepada anda, di mana kami akan hubungi anda untuk kita set platform ataupun online session yang berasingan daripada hari ini untuk kita bantu kaki tangan anda secara komprehensif. Termasuklah untuk menjadualkan balik hutang mereka dan bagaimana kita nak plankan semula dia punya kehidupan di masa akan datang melalui social synergy platform. Okey, saya tahu kat sini hari ini ramai yang tak dapat lagi apa orang kata outreach yang kita cuba sampaikan. Anda semua tolong masuk ke dalam QR code kami dan nyatakan syarikat anda. Kami akan hubungi anda untuk kita adakan sesi webinar bersama anda dan kaki tangan anda. Kita dah banyak buat kolaborasi dengan syarikat-syarikat yang berkenaan, especially perhotelan, retail, government agencies, dan selepas raya insya-Allah kami akan bergerak secara aktif, secara agresif untuk sampai kepada anda semua untuk membantu kaki tangan yang terlibat di dalam pemberhentian perkhidmatan. Alright. Saya dah boleh buka pada soalan ke? Ada masa lagi? Okey. Macam mana kita nak tengok soalan? Okey. Saya pergi ke soalan Jika AKPK membantu untuk menyusun semula pembayaran balik, adakah rekod peribadi akan bermasalah untuk pinjaman di masa hadapan? Okey, Cik Firdaus, untuk pengetahuan anda, ketika anda sedang mengalami moratorium ataupun sedang enjoy moratorium, rekod sikris anda semuanya kosong. Daripada bulan April sampailah kepada bulan 9 nanti, report anda adalah prompt. Tiada sebarang tindakan dikenakan untuk anda. Tapi apabila anda masuk ke bulan 10 seterusnya, sekiranya anda menghadapi masalah keuangan, andainya anda masuk ke dalam program AKPK, kami akan letakkan tagging di sikris report anda mengatakan yang anda sedang mendapat bantuan di AKPK. Tapi tidak bermaksud anda di blacklistkan oleh pihak bank. Cuma sekiranya anda hendak membuat pinjaman baru pada ketika anda sedang mendapat bantuan daripada AKPK, biasanya pihak perbankan akan kaji semula. Haruskah mereka memberi pinjaman baru kepada anda sedangkan anda pada ketika ini pun sedang mendapatkan bantuan daripada AKPK di atas kesan ekonomi yang tidak stabil. Okey, jadi apa yang Cik Firdaus kata tadi, adakah nama anda akan di blacklistkan? Oh, anda akan bermasalah untuk membuat pinjaman. Anda nak buat pinjaman, anda kena tahu tujuan pinjaman anda. Saya tak dapat cover hari ini apa asas meminjam. Kita tak dapat nak apa orang kata, nak rungkaikan apakah dia kriteria-kriteria sebelum kita membuat pinjaman. Tetapi secara ironinya, sekiranya kita nak membuat pinjaman, kita ukur baju di badan sendiri. Kalau nak raya ni kan, kita ukur baju kita untuk beli baju raya. Tapi dalam keadaan sekarang, kita ukur kita punya keuangan. Kita punya saiz keuangan kita. Mampukah kita untuk membayar balik pinjaman baru nanti dalam keadaan yang begini, betul? Okey, sekarang Cik Firdaus, kalau anda sekiranya anda berada di dalam program AKPK, sekiranya anda hendak membuat pinjaman baru, anda boleh keluar daripada program AKPK. Hanya boleh keluar daripada program AKPK selepas setahun daripada program. Kesian kat bank. Bank baru kurangkan pembayaran anda dah minta keluar balik atas alasan anda nak pinjam, nak buat pinjaman baru. Okey, anda pun sebelum anda membuat pinjaman, sila dapatkan khidmat nasihat daripada AKPK supaya anda tidak membuat pinjaman yang tidak berasas. Anda tidak mengikut nafsu untuk membuat pinjaman. Okey, kita berbelanja berhemah, kita membuat pinjaman pun secara bijak. Kenapa kita nak buat pinjaman? Okey, Cik Firdaus? Okey. Senario di mana peminjam dan penjamin didapati bankrupt. Bolehkah mereka menstruktur kembali pinjaman mereka? Okey, untuk pengetahuan anda, sekiranya
anda peminjam telah pun dibankruptkan, penjamin, sekiranya anda telah dibankruptkan, maka AKPK tidak dapat membantu anda untuk membantu. Okey, kami minta maaf sangat-sangat. Selagi anda berada di sebarang tindakan undang-undang oleh pihak bank, tak kiralah anda dikenakan tindakan saman ke, judgement ke, ataupun sebarang tindakan ataupun legal action dikenakan kepada anda, asalkan fail anda belum sampai kepada insolvensi untuk dikenakan tindakan kebankrapan, tolong datang ke AKPK untuk mendapatkan bantuan. Okey, jangan lambat untuk mendapatkan bantuan. Bila anda dah ada saja cash flow problem pada ketika ini, especially di waktu COVID-19 menyerang ni kan, anda perlu dapatkan bantuan daripada AKPK. Tetapi kepada anda yang sedang berada di dalam moratorium, tak apa, hold sekejap. Simpan duit surplus yang anda dapat tu untuk tingkatkan saving anda. Tetapi menjelang bulan 10 nanti, tolong cari AKPK untuk mendapatkan bantuan. Dan untuk situasi di mana anda berada di status kebankrapan, anda tidak boleh mendapat bantuan daripada AKPK. Kami minta maaf okey. Untuk PTPTN sebenarnya itulah dia kata kenapa PTPTN still tak membenarkan dia untuk mendapatkan bank facility sedangkan mereka berada di dalam program AKPK. Sebenarnya apa yang saya boleh nyatakan ataupun advice yang kita boleh sampaikan ialah anda boleh berhubung dengan pihak PTPTN. Kadang-kadang pihak PTPTN mungkinlah dia orang kata memerlukan sedikit pembayaran ataupun sedikit orang kata komitmen pembayaran daripada anda. Kita dah lama tak bayar kan. Katalah kita dah bayar, dah lama tak bayar and then dimasuk dalam program AKPK. Dah cantik dah pun pembayaran tu. Dalam sikris dah kosong dah. Tapi dia tetap tidak membenarkan ataupun PTPTN tetap PTPTN disallowed customer without other bank facilities to enroll into AKPK. Oh, ya ke? Kenapa PTPTN tak benarkan untuk masuk program AKPK? PTPTN hanya tak boleh benarkan orang menjadualkan balik bayaran mereka sekiranya mereka telah membuat pembayaran balik melalui potongan gaji. Okey? Kalau dia bayar sendiri melalui ataupun dia bayar auto debit ke, dia bayar sendiri ke melalui kaunter PTPTN, dia layak untuk mendapatkan bantuan. Kalau dia pergi ke PTPTN, dia kata PTPTN kata tak boleh, tolong datang ke AKPK. Kita akan bolehkan. Sebab parameter untuk PTPTN kita telah tetapkan di mana anda boleh mendapat bantuan untuk penjadualan balik melalui AKPK. Okey. My persekutuan kembali pinjaman tekun. Okey, alhamdulillah cik dah ada pinjaman tekun anda melalui AKPK. Perkhidmatan sehenti. Apa dia perkhidmatan sehenti? Maksudnya adalah perkhidmatan yang dilakukan oleh semua agensi-agensi di dalam social synergy yang saya nyatakan tadi. Anda datang kepada satu platform saja, satu agensi sahaja, apa juga bantuan seterusnya yang anda perlukan, kami akan bantu melalui perkhidmatan one stop center. Dia tak orang kata bahasa Melayu dia perkhidmatan sehenti, tapi kita nyatakan kat sini melalui one stop center service. Di mana anda datang saja ke AKPK, contohlah kepada AKPK ataupun anda datang kepada SIP mungkin. Anda telah hilang punca pendapatan, anda dapatkan bantuan daripada SIP Perkeso, maka SIP akan tanya, okey tuan, lepas ni apa yang perlu kita bantu? Anda kata anda perlukan bantuan daripada, saya nak berniaga, saya nak buat perniagaan online. Okey, maka pihak SIP akan channelkan anda kepada MDEC untuk bantuan online business dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, mungkin anda punya prioriti ialah untuk jadualkan hutang terlebih dahulu. Maka pihak SIP akan channelkan anda melalui AKPK terlebih dahulu. Kami ada satu structured system yang telah dibina oleh pihak Perkeso dipanggil My Synergy. Maksudnya, anda punya data setiap kali anda masuk sahaja ke dalam satu agensi kami, yang panel agensi kami, anda telah berada di dalam database kami. Maka anda tak perlu lagi nak pergi panjat setiap bangunan untuk mendapatkan bantuan. Selepas anda pergi SIP, anda mungkin pergi struktur hutang anda di AKPK dan AKPK akan hantar anda pula kepada MDEC dan MDEC pula akan bantu anda kepada bantuan, katalah anda nak dapatkan bantuan MAFA dan sebagainya. Apa sahaja yang related dengan bantuan daripada agensi kami, kita akan bantu anda. Termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semalam saya ada program bersama gelandangan di Dewan DBKL Ampang Hilir.
gelandangan-gelandangan yang layak untuk mendapatkan bantuan, especially mereka yang telah melebihi umur 60 tahun. Mereka dah tak layak untuk bekerja. Jadi kita akan hantar mereka kepada JKM. JKM yang akan take charge diorang untuk mendapatkan perlindungan. Begitu jugalah dengan agensi-agensi lain yang related dengan kemahuan ataupun bukan kemahuan, keperluan anda pada ketika ini. Alright? Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kami tak dapat nak menjawab ke semua soalan yang diberikan di dalam platform kami ni, kami akan hubungi anda ataupun kami akan jawab selepas daripada sesi kami selepas ni. Okey, saya mohon bantuan anda semua scan QR code kami kepada anda yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan penjadualan balik hutang anda melalui program PPK. Melalui PPK, anda scan anda punya detail di QR code kami yang tertera di skrin kami. Kami akan bantu anda untuk membantu mendapat masuk ataupun masuk ke dalam program kami melalui AKPK. Cakap pun dah tak betul lah. Okey, sila scan anda punya di sini QR code kami. Detail anda akan kami ambil. Kami akan hubungi anda untuk menjalankan tele-counselling. Untuk pengetahuan anda semua, sekarang kami tiada lagi counselling one-to-one yang kami jalankan bersama anda. Tetapi kaunselor kami akan melakukan transaksi bersama anda melalui tele-counselling. Kami, bila anda masukkan detail anda di dalam ini, kami akan hubungi anda, kaunselor kami akan hubungi anda untuk melakukan tele-counselling melalui talian telefon anda. Anda kena masukkan dalam tu akan ada nama anda, email address anda dan kontak nama anda untuk kami hubungi. Sekiranya anda memerlukan bantuan untuk program pengurusan kredit, anda akan kami hubungi menjalankan melalui tele-counselling bersama kaunselor-kaunselor kami di cawangan-cawangan kami di seluruh Malaysia. Okey, anda nyatakan saja anda prefer dekat branch mana, cawangan kami yang terdekat akan menghubungi anda untuk mendapatkan bantuan PPK. Right? Okey, soalan seterusnya. Ada masih lagi? Okey. Bagaimana kalau bayaran kepada AKPK hanya 15% sahaja dari gaji dan tiada pinjaman lain? Boleh nak buat pinjaman rumah? Oh, okey. Cik Ai Naini. Untuk pengetahuan puan, cik ke puan ni, sekiranya anda berada di dalam program AKPK, hak ataupun kebolehan untuk anda mendapat pinjaman baru hanyalah ditentukan oleh pihak perbankan. Okey, sekiranya anda berada di dalam program kami, anda ada 15% saja daripada total exposure anda nak buat pinjaman perumahan. Anda boleh submit permohonan anda melalui perbankan yang mana anda nak buat permohonan, tak kisah anda buat saja permohonan, terpulang kepada pihak bank untuk decide sama ada anda layak untuk membuat pinjaman ataupun tidak. Sebab kebanyakannya pihak bank dia melihat kepada keperluan kita untuk membuat pinjaman. Anda nak beli rumah pertama, rumah yang anda duduki, bukan rumah kedua ketiga tak. Orang yang dah beli rumah kedua ketiga tu maksudnya dia dah memang dah mampu untuk membuat investment. Tetapi sekiranya anda membuat permohonan rumah untuk keperluan untuk diduduki oleh anda sendiri, maka pihak bank kebiasaannya pihak bank boleh consider permohonan anda. Termasuk juga pinjaman kereta. Anda berada di dalam program AKPK, anda punya debt servicing ratio anda cukup lengkap ataupun layak untuk anda buat pinjaman kereta di perbankan, pihak bank akan nilai balik sekiranya anda layak untuk buat pinjaman. Kereta, kalau katalah memang kereta pertama untuk anda perlukan kereta untuk bergerak ke sana ke sini kan. Jadi memang anda akan layak untuk mendapat pinjaman daripada perbankan. Tapi kelulusan tertakluk kepada perbankan. Okey? Di situlah kadang-kadang ada juga cases di mana bila customer membuat pinjaman, membuat permohonan tetapi ditolak oleh pihak bank atas alasan ada AKPK. Di situ jugalah ada orang yang akan cuba datang balik kepada AKPK untuk membuat orang kata cara untuk mengeluarkan daripada program. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda menghadapi masalah kewangan, tolong duduk dalam program AKPK. Jangan keluar dulu. Okey, sebab bila anda keluar, pihak bank mempunyai dim right untuk claw back the interest back to the original one. Dulu anda bayar 1,000, anda masuk program AKPK bayar 300, anda dapat 700 surplus. Tapi bila keluar daripada program AKPK, pihak bank ada kelayakan penuh untuk memulangkan balik kepada original interest.
maka anda akan menghadapi masalah semula untuk anda aliran tunai anda akan menghadapi masalah yang sama. Balik semula seperti dahulu Right? Pada advice saya lah pada ketika ini kan, maintain apa sahaja yang ada. Okay, bukan masanya untuk kita berbelanja mengikut kehendak. Ini adalah masa untuk kita muhasabah keuangan kita. Di waktu pandemik ni, kita kena jalankan kawalan pergerakan perbelanjaan. Okay, jadi kita kena tahu apa yang kita nak buat. Nak raya ni kan, saya tahu ramai sangat orang yang mengalami kemurungan, tak dapat nak balik ke kampung. Tetapi kita akan lebih murung sekiranya kita tak dapat nak menganalisa keuangan kita dengan berhemah, dan kita tak dapat nak menguruskan hutang kita dengan bijak. Okey, anda semua tolong cari AKPK melalui QR kod kami. Kami akan bantu anda untuk mendapatkan bantuan bagaimana untuk masuk ke dalam program kami, iaitu program pengurusan kredit. Dan andainya pihak agensi di luar sana, company atau syarikat atau agensi atau organisasi yang memerlukan sesi bersama kami untuk kaki tangan anda, saya masukkan sekali lagi kat sini, scan QR code tersebut, anda masukkan detail anda, pihak kami sekali lagi akan hubungi anda untuk kita arrange sesi yang berbeza ataupun sesi yang berlainan ataupun sesi seterusnya bersama kaki tangan anda. Okey? Alright, ada apa-apa lagi? Sekiranya tiada masalah pembayaran, boleh struktur semula semua pinjaman? Boleh, tak ada masalah. Kerana PPK, objektif kami adalah untuk anda meningkatkan cash flow anda. Sekarang ni memang kita boleh bayar, tapi kita tiada simpanan. Sekarang ni kita tak ada, orang kata duit gaji kita cukup-cukup untuk bayar hutang sahaja. Hari ni kita dapat gaji, semalam dah tahu dah duit tu dah habis dah untuk bayar hutang. Jadi kita bayar, baguslah kita bayar hutang secara beretika, tetapi kita tak ada simpanan. Jadi apa yang anda perlu buat, anda masuk ke dalam program AKPK, kami akan bantu anda seluruh pinjaman anda, kita akan bantu secara holistik. Kita tak akan bantu ikut kemahuan anda. Ada yang cakap, puan boleh tak saya nak masukkan kredit kad saja, satu kredit kad je, satu kredit kad saya lagi saya nak pakai. Tak boleh. Kami bantu secara holistik. Kita nak improve anda punya cash flow. Bila kita bantu anda akan bayar secara setempat melalui AKPK. Duit anda tersebut kita akan salurkan kepada setiap loan account anda di mana-mana perbankan yang anda ada. Alright? Walaupun anda tiada masalah pembayaran, si kris anda kosong, anda tetap boleh ataupun dialu-alukan untuk mendapat bantuan PPK daripada AKPK. Right. Apa lagi? Tolong saudara-saudari, kakak, abang, makcik Kia kat luar sana, kalau memerlukan bantuan daripada AKPK, not only for individual, kalau anda berada di dalam perniagaan, sole proprietorship ataupun pemilikan tunggal, tolong masuk ke dalam QR code kami untuk kami hubungi anda untuk anda dapatkan bantuan daripada AKPK. Right? Saya rasa sekejap ya. Ada apa-apa lagi? Banyak soalan saya tak dapat nak dapat jawab pada ketika ini. InsyaAllah tim kami akan hubungi anda melalui email dan sebagainya. Kalau ada email, tolong sertakan email. Kalau ada nombor telefon, tolong sertakan nombor telefon. Kami perlukan data anda untuk kami hubungi anda dalam waktu terdekat untuk kami bantu. Okey, dah habis ke? Okey, saya rasa saya berada di landasan masa yang betul. Terima kasih anda semua di luar sana bersama-sama AKPK, sesi AKPK petang ini. InsyaAllah kita akan ada lagi siri-siri dia akan datang. Pada hari ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berbuka puasa di hari Ramadan, di bulan Ramadan yang ke-28. Ada lagi 2 hari untuk kita menyambut Aidilfitri. Walaupun kita tak dapat nak pulang ke kampung, tetapi kita mengambil pendekatan di mana kita nak menyelamatkan kita. Kita nak jaga diri kita nak jaga diri family kita nak jaga semua rakyat Malaysia. Bukan sahaja jaga kesihatan, tapi juga jaga kesihatan keuangan kita. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada saya, Rohani Zambiti Talib, dan juga warga AKPK keseluruhannya daripada Kuala Lumpur, Ibu Pejabat dan keseluruhan cawangan kami. Maaf zahir dan batin. Kita berjumpa selepas Hari Raya insya-Allah. Dengan itu saya mengucapkan Assalamualaikum dan terima kasih semua. Bye-bye.